Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita nak mulakan pada malam ini satu topik yang panas yang dibicarakan selama ini, sebab ada di kebelakangan ini ada juga kes-kes ataupun mereka-mereka yang mengatakan intermittent fasting ni dah ketinggalan zaman. Jadi malam ni sama ada statement tu betul atau tidak, kita nak mula pertikaikan, dan saya mengharapkan anda dalam keadaan minda yang terbuka. Faham tak maksudnya terbuka? Jangan close. Sama ada anda pengikut tegar intermittent fasting atau tidak, itu tidak menjadi hal, asalkan kita belajar. Boleh apa yang betul, apa yang tidak. Baik, kita mulakan dengan satu mukadimah mengatakan tidak ada satu diet di dunia ini yang boleh disesuaikan kepada semua manusia. 7.5 bilion rakyat di dunia ini. Berarti kita perlu dengan berfikiran terbuka, ada kebaikannya sesetengah jenis diet yang disebut, sama ada terlalu banyak lah kalau nak disebutkan, tapi yang popular sekarang ialah contohnya seperti low fat, high carb ataupun high carb low fat. Ada setengah menggunakan perkataan paleo diet, keto diet ataupun vegan, vegetarian. Ada yang menggunakan carb cycling, carbohydrate cycling dengan main. Ada yang menggunakan konsep calorie restriction, ataupun yang paling popular sekarang yang saya sebut pada malam ni ialah intermittent fasting. Okay, itu nama yang digunakan. Sebenarnya ada beberapa yang boleh kita bahagikan kepada tiga secara amnya. Satu dipanggil diet restriction. Maksudnya kita kontrol diet. Diet ni maksudnya dia nak ambil karbohidrat lebih ke, fat lebih ke, ataupun protein lebih, ataupun yang mana kurang. Itu dimasukkan dengan diet. Apa jenis makro makanan-makanan yang terdiri pada karbohidrat, fat dan protein tu, mana banyak, mana sikit, mana yang sikit. Itu satu style. Okey, nombor dua ialah mereka yang mengkontrol kalori. Maksudnya katakan dia nak makan kurang daripada kebiasaan dia ambil katakan 3,000, sekarang dia cuma nak ambil 2,000. Ataupun perempuan selalu ambil 2,100, sekarang cuma nak ambil 1,500 kalori. Jadi dia hitung kalori, berapa banyak, berapa tingginya tenaga dalam makanan tu. Itu nombor dua. Nombor tiga ialah yang bila saya maksudkan dengan intermittent fasting semua ni, dia dalam kurungan ataupun dalam konsep yang dinamakan time restriction. Maksudnya you control masa, waktu, jumlah, berapa minit, berapa jam yang boleh anda makan. Maksudnya kalau puasa kan yang famous 16 jam, jadi you kena makan cuma dalam 8 jam. Kalau you buat yang sampai 20 jam, you cuma boleh makan 4 jam. Jadi jendela makan tu you control. Itu nombor 3. Di malam ni kita akan fokus kepada tiga-tiga sekali, tetapi yang lebih ditekankan adakah betul dia fashion jenis diet ni dia ikut season. Tahu season tak? Dia ikut dia punya musim. 10-20 tahun orang gila dulu makan daging aja, paleo tu. Okey, makan, lepas tu dah jadi tak berapa laku pula, maksudnya dah kurang. Adalah sebab-sebab tertentu, mungkin orang tak boleh tahan ke apa-apa, dia tukar ke keto pula diet. Keto ni bertahan agak lama sekarang, tapi yang lebih diperkatakan ialah intermittent fasting. Bila dikombinasikan berpuasa dalam waktu-waktu tertentu, maka dapat keputusan yang cantik-cantik. Ramai orang yang ada testimoni yang bagus-bagus, maka ia menjadi fashion yang cukup diikuti ramai. Namun dah ada kes-kes yang saya akan buka cerita pada malam ni, dan anda lah orang yang sebenarnya boleh buat keputusan untuk nak teruskan atau tidak. Sebab saya tengok dan saya baca tadi, alhamdulillah ramai juga yang mendapat manfaat yang baik-baik. Ada yang tulis juga ini tak tahan, lepas 2-3 bulan dia berhenti. Itu isu yang boleh kita bicara pada malam ini. Baik,
Sekarang tiba masanya you dengar pilihan kebaikan dahulu. Kalau kita buat intermittent fasting, antara yang kebaikan berpuasa, kalau dari sudut agama tu satu cerita. Malam ni kita fokus dari sudut sains yang mengatakan dia boleh mengurangkan berat badan. Okey. Baik, kajian telah dibuat sama ada you buat intermittent fasting ataupun you buat satu lagi konsep yang dinamakan calorie restriction. Maksudnya you control makan berapa banyak kalori, tenaga. Berarti kalau selalu you biasa ambil 2,500, you sekarang cuma ambil katakan 1,500, berarti you pun akan dapat apa yang dimasukkan dengan lose weight. Okey, jadi kajian dibuat antara dua ni, sama ada you buat betul-betul strict, tak makan 16 jam, makan cuma 8 jam, ataupun you makan biasa, you jumlah campur-campur, hitung-hitung, timbang-timbang, you tengok dalam you punya komputer tu, hitung-hitung cuma 1,500, padahal you sentiasa selalu makan 2,500, jadi you dah kurang. Yang ni pun boleh turunkan berat badan. Yang intermittent fasting tadi pun boleh turunkan berat badan. Okey, itu satu pengetahuan yang you nak pilih sekejap lagi yang mana. Sama ada nak buat intermittent fasting berterusan ataupun nak ikut diet biasa 3 ataupun 4 kali sehari tu, yang saya selalu recommend tak lebih daripada 3 kan. Katakan 3 kali sehari tapi you makan tak banyak jumlahnya keseluruhan, itu pun dapat lose weight. Nombor 2, orang yang buat intermittent fasting, kalau betul-betul dia boleh bertahan, dia dalam 2-3 minggu dia boleh meningkatkan memori dia ataupun daya pemikiran dia, lebih boleh fokus, dia lebih, orang kata apa, clear minda dia. Okey, berbanding dengan orang yang cuma makan ikut sikit-sikit, campur-campur, kalori dia rendah, memori dia sama macam sebelum dia buat aktiviti, kalau berbandingkan dengan orang yang intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ada kebaikan kat sini lebih sikit daripada orang yang tak buat intermittent fasting. Satu lagi, inflamasi. Tahu inflamasi? Radangan, orang yang buat intermittent fasting lebih improve kalau dibandingkan dengan orang yang tak buat intermittent fasting. Okey. Saya nak tanya you, siapa yang pernah buat intermittent fasting ni, dia buat berapa jam? Anda buat yang 12-12 ke 14 dengan 10 lah, betul? Okey, 10 jam makan. Tapi selalunya orang mula buat intermittent fasting ni 16-8. 16 jam dia puasa, 8 jam dia makan. Okey. So anak tengok you buat berapa jam. Okey, yang kebiasaan you. Lepas tu orang yang buat intermittent fasting juga, untungnya selain daripada mengurangkan radangan dalam badan, dia juga mengurangkan rasa lapar. Mula-mula je 3-4 hari pertama dia rasa lapar, lepas tu dia tak rasa lapar lagi. Okey, dan tidurnya akan lebih nyenyak, lebih bagus, dan dia juga berkurangan masalah kempunan nak makan. Kan kita ni kalau salah-salah bulan asyik nak makan je, tapi orang yang buat intermittent fasting, kalau dia biasa lebih daripada 2-3 minggu, dia dah mula tak rasa lapar sangat-sangat kalau banding dengan hari-hari yang biasa. Jadi bila orang kata intermittent fasting ni dah tak laku lagi tu, kat sini you mungkin kena berhenti sekejap, dengar dulu. Cuma dia ada juga kalau orang yang tak biasa buat intermittent fasting, lepas tu pergi pula ikut diet-diet yang very strict. Very strict ni maksudnya sampai tak boleh ada flexibility langsung. Ada diet-diet yang you tak boleh ada ruang untuk makan pisang pun. Tak ada ruang untuk nak makan potato pun tak boleh. Kalau yang kata, contoh saya ambil keto diet lah kan, supaya lebih senang you faham kan, kat situ you tak boleh makan bahan-bahan yang berkarbohidrat tinggi langsung, tak boleh. Dia bagi pun cuma lebih kurang 25 gram saja. 25 gram tu banyak mana sangat. Sebiji potato dah habis, burn dah, tak boleh lebih pada tu lagi dah. Yang lain semua kena bahan-bahan yang berlemak atau berminyak ataupun berprotein. Cuba anda fikirkan kenapa diet-diet yang strict macam ni kena hati-hati
Sebab kalau you boleh bertahan dari mula sampai sekarang, you tak ada komplain, no problem. Bagi saya, silakan. Saya ulang, saya tidak menghakimkan mana-mana diet yang lebih baik pada yang satu lagi. Bahkan D&D diet saya pun ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Kekuatannya ialah you pasti akan dapat semua ni, yang kurangkan berat badan, hilang inflamasi, lawan diabetes, lawan high blood, semua kan. Untuk kanser pun kita ikut D&D diet kan. Kelemahan ni juga macam biasalah, setengah orang tak tahan. Asyik nak makan sayur, nak makan buah, nak minum air, celery kan. Malam kita minta puasa, itu pun intermittent fasting juga. Lepas pada pukul 8 malam kan, kita puasa sampai pukul 7-8 pagi tu, waktu duha baru kita boleh benarkan diri kita makan, ataupun sekurang-kurangnya minum air dulu. Jadi kalau you boleh tahan lama sikit, you punya breakfast tu, you dah puasa lebih daripada 12 jam dah. Daripada pukul 8 semalam sampai pukul 8 pagi ni dah 12 jam. Lepas tu puasa hari Isnin pula, puasa hari Khamis pula lagi, dengan hari putih pula lagi, you dah diiktiraf sebagai intermittent fasting punya member. So intermittent fasting ni bukan satu benda yang terlalu advance. Orang kata apa, terlalu benda baru sangat. Benda tu memang dah ada pun. Bahkan kalau ikut agama kita kan, disunahkan kita puasa Isnin, Khamis semua tu, itu pun kita ikut. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga baik. Kalau you dah ada sampai peringkat sesama selalu bila buat diet-diet macam ni, kalau nak ikut sangat pun, berarti diet tu tak sesuai untuk you. Satu, cold and cough, selalunya lebih pada sesama lah. Nombor dua, kalau you jadi moody, tak payah buat. Kalau you asyik nak baling file je, nak tendang pintu lah, nak marah orang lah, sensitif lah, tak payah buat. Okay? Kecuali kalau cuma you buat 3-4 hari pertama je, you rasa tak sesuai lagi kan, mungkin you hot sikit, ataupun putih panggil you hangry. Hunger campur angry campur anger, jadi hangry. Orang yang hangry kalau 2-3 hari tak apa, tapi kalau lebih pada seminggu masih lagi marah-marah semua tu, tak payah buat. Diet tu tak sesuai untuk you. Ataupun you pening kepala, dah dekat 2 minggu masih duk pening lagi, apa hal ni, faham tak? So tak payah sampai nak teruk-teruk, sampai tak boleh enjoy hidup you. Lebih baik you ikut yang 3-4 kali makan, tetapi makannya jumlah-jumlah kalorinya mesti berkurangan daripada biasa yang you makan dulu, baru boleh nampak keuntungan, boleh dapat manfaat. Faham tak faham ni? Kena kurang kalori tu. So kalau pening, salah. Kalau you ada stomach acid, rasa macam pedih je perut you, selalu nak kena balik gastrik, nak kena balik GERD you semua tu, saya rasa tak payah. Okey. Satu lagi, you punya gout selalu menyala balik. Bila puasa je menyala, Memang terkenal orang yang berpuasa, bila you dehydrated, tak cukup air, dan you pun tak suka makan vegetable. Sebab orang yang ada masalah bila berpuasa ni, dia senang kena gout atau uric acid dia naik balik, you kena slow down. Maksudnya you tak payah buat lah sampai 14-16 jam semua tu, faham? Mungkin you belajar buat 10 jam dulu, relax, ataupun buat puasa air dulu. Ini memang Tuhan pun faham. Kalau dia dah bagi kita gout, kalau you dehydrated, kering badan, gout tu menyala, you terpaksa minum dahulu. Jangan nak ikut diet yang menjahanamkan ataupun menyalakan penyakit-penyakit you yang terpendam selama ini. Bila puasa dia naik balik, pun tak digalakkan. Baik, ada 2-3 lagi. Kalau you suka mual, jadi diet yang you buat intermittent fasting ni pun boleh menyebabkan you mual. So berhati-hati. Kalau you rasa nak pitam, lagi jangan buat. Okay, biarlah orang nak kata tak masuk fashion ke, tak masuk geng ke, kata kat dia orang, ni kau orang punya sesuai, tapi aku tak sesuai. Boleh tu. Dan last kali, kalau rambut dah mula luruh, hair loss, faham, gugur rambut, diet ni tak sesuai untuk you. So sebenarnya saya menceritakan ni, sama ada dia laku tak laku intermittent fasting ni, itu pendapat fashion.
fashion makan, diet, bukan pakaian saja. Yang orang cakap pasal ada season ni nak pakai macam tu macam ni, tapi makanan, minuman dan gaya hidup kita pun kena kita ikutkan. Dia ambil masa 20-30 tahun, dia akan bertukar. Sekarang dah mula nak bertukar lah ni. Orang dah mula setengah tu dah mula mengamuk yang tak dapat impact yang dia nak. Saya dah kata tadi, ada orang dan masih banyak lagi orang yang mendapat manfaat. Tapi soalan yang paling besar malam ni, kita sambung soalan yang paling besar ialah, adakah anda boleh bertahan? Yang risau saya ialah, apa saja you ikut mestilah benda yang boleh bertapak dalam gaya hidup you secara jangka panjang. That means long term. Bukan dalam masa beberapa bulan lepas tu you give up. Itu tak selamat lah diet macam tu. Sebab apa, kadang-kadang you ikut, kadang-kadang you tak boleh ikut. Dia yo-yo tu, yang tu lebih bahaya daripada orang yang kontrol dietnya tetapi dia buat secara istiqamah. Dia tak buat intermittent fasting, dia makan breakfast tapi dia makan lunch dan dia makan dinner juga, dan kadang-kadang petang pun dia ada break. Kudapan dia tu pukul 10 pun ada break pagi tu, tapi dia makan tu pilihannya cukup cun, makanan-makanan yang semua berasaskan daripada makanan yang tidak diproses langsung. Kalau karbohidrat pun dia ambil karbohidrat yang banyak serat, dan body weight dia cantik, dia punya badan rasa ringan kan, dia kan biasa juga dia tak rasa lapar sangat, dia dapat impact macam orang berpuasa juga. Saya ulang, dia dapat impact, dapat hasil yang sama macam orang berpuasa juga kan. Kajian telah dibuktikan perbezaan antara orang yang berpuasa dengan orang yang makan macam biasa, ikut diet dia sendiri, tapi dia punya kalori dia kontrol, maka sama-samalah. Kalau kurang kalori, yang ni pun kurang jumlahnya seharian, yang ni pun kurang, dia punya hasilnya nanti, dia punya resultnya nanti sama. Perbezaan kalau ada pun sikit sangat. Jadi sebab tu anda boleh buat pilihan sekarang. Okey, namun kalau untuk mereka yang ikut D&D diet, you pastinya tak boleh ambil gula lah. Yang tu saya tak kira lah, you masuk diet mana pun, asalkan gula you tolak ke tepi, selamat. Okey, terutama sekali gula yang tak nampak. Bukan gula nampak tu memang you tak ambil kan. Gula tak nampak ni, roti kan, mi, bihun, semua tu lah. Okey, jadi balik kepada cerita penutup pada malam ni, apa you nak buat kalau you nak ataupun malam ni saya tanya you nak pilih yang mana? Okey, jawapannya ialah pilih diet yang pastinya satu, tidak ada gula, okey, tak digalakkan. Nombor dua, susu tetap, sebab ini dah confirm ada bahan-bahan yang merosakkan badan, ataupun daging-daging yang bukan organik. Memang banyak injection yang tu dah dikenal pasti, growth hormone, antibiotik, ada lagi macam-macam lagi untuk ketumbesaran yang cepat besar, semua tu hormon-hormon tu semua, tu you dah confirm tahu pun. Okey, baik, so pendekkan cerita, as long as you makan benda yang whole food, makanan yang tidak diproses lebih banyak daripada makanan yang proses. Tak boleh lari kan, kadang-kadang kena ada juga kicap lah sikit, kadang-kadang makanan dalam tin macam nak ambil kacang kuda pun saya nampak yang dia orang serve kat saya, kadang-kadang dia ambil daripada tin. Jaga baik-baik, okey, berhati-hati. So bila orang kata intermittent fasting ni macam dah tak boleh pakai dah sekarang, saya rasa belum masanya lagi kita tolak. Sebab apa? Kesan sampingannya tidaklah begitu menerukkan, walaupun saya dah list tadi hampir 7 ke 8. Ingat tak yang saya kata moody lah, sesama lah, pening kepala, mual, nak muntah, nak pitam, rambut lurus, semua tu. Kalau betul jadi pada you, jangan ikut, berarti you tak sesuai langsung. Jadi untuk you yang tu memang tak laku lagi dah, intermittent fasting tak boleh ikut. Tetapi kita punya fasting belah malam antara pukul 8 lepas isyak tu sampai besok pagi itu diteruskan, tak ada masalah, sebab you tak makan pun malam-malam kan.
Dan jangan lupa ikut air yang saya bagi tahu berapa banyak. Hydration tu make sure bila dahaga jangan tak minum air. Tu betul. Tidur tetap kena cukup, exercise ringan-ringan no problem, matahari, dan yang penting stres. Lebih pada tu, intermittent fasting, kalau ditanya malam ni boleh ke tak boleh ataupun patutkah kita nyahkan dia, jawapannya no, masih lagi boleh dipakai dengan syarat you tidak bermasalah kalau you ikut, dan you boleh sustain. Jangan nak ikut orang buat sampai 20 jam, you pun nak buat 20 jam. You cuma boleh buat 12 jam, cantik, cun, 12 jam lah. Paling kurang 12 jam kan, 12 hingga berapa? 12 hingga 16 jam, itu yang paling tepat. Okey. Lain pada tu, pilih makanan-makanan yang saya selalu kata yang banyak orang panggil apa, serat ya, dan selalunya yang organik lah kalau boleh, yang datang daripada tanah. Okey. So sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan masih lagi top. Dalam intermittent fasting pun bila dia break, dia selalu juga sukakan kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuma mereka kalau yang keto diet, buah-buahan tak dibenarkan. Masya Allah. Yang kat situ yang saya jadi tak berapa setuju kat situ. Okey, lain tu masih boleh diterima pakai. Baik, semua dah buat keputusan. So siapa yang buat intermittent fasting tu, kalau you tanya saya, masih boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi jangan lupa kepada DND Diet punya strategi, 2 kali seminggu dibenarkan you makan benda-benda yang berprotein. Maksudnya ikan, telur kan, daging-daging yang organik, silakan. Okay, so jangan terlalu pening kepala bila orang buat satu statement, sebab saya tengok dalam ni lah, dalam social media dah mula sibuk tentang intermittent fasting. Orang kata apa, tak boleh pakai lah semua tu. Tak, selagi mana ada perkataan puasa, saya masih support, sebab puasa adalah antara penawar untuk pelbagai jenis penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Senyum jangan lupa, itu sebenarnya ubat yang terbaik. Okay? Dan yang penting sekali, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?